Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim atas ketegasannya dalam melaksanakan apa yang dia cakap. Ada yang ragu-ragu dengan pelaksanaan subsidi bersasar. Mereka kata nanti ada orang akan naikkan harga. Tapi Anwar Ibrahim melalui kenyataan telah pun berjanji bahwa penguatkuasaan akan dibuat di mana-mana. Terdahulu dan terkini, kerajaan telah pun membuktikan hasrat untuk menghasilkan negara yang luar biasa melalui ketegasan kerajaan Madani dengan 3 syarikat logistik didakwa naik harga tanpa sebab. Jangan cuba-cuba nak main-main dengan kerajaan yang ada sekarang ini, khususnya dengan keseriusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apabila diumumkan subsidi bersasar dan jangan ambil kesempatan menurut Anwar Ibrahim, ada juga yang cuba-cuba ambil kesempatan dengan menaikkan harga tanpa sebab. Akhirnya mereka terima pada 3 syarikat pengangkutan di Melaka yang gagal memberikan penjelasan kewajaran tindakan menaikkan harga perkhidmatan dalam Ops Kesan 2.0 yang dilaksanakan sejak 6 Jun lalu bakal didakwa di mahkamah minggu depan. Padan muka. Siapa suruh langgar peraturan negara? Siapa suruh cuba-cuba bermain dengan apa yang sudah ditetapkan oleh negara? Bagaimana mungkin 3 syarikat pengangkutan ini tiba-tiba memberikan pula kenaikan harga, sedangkan kerajaan sudah pun memberikan subsidi bersasar kepada syarikat pengangkutan melalui fleet card. Tapi ada juga yang cuba meneguk di air keruh, mengambil kesempatan nak mengambil keuntungan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri, Norina Jafar berkata, pihaknya telah mengeluarkan notis bertulis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 kepada ketiga-tiga syarikat berkenan. Namun semuanya gagal memberi respon dalam tempo ditetapkan. Berdasarkan siasatan awal mendapati, ketiga-tiga syarikat pengangkutan berkenan telah pun diluluskan permohonan fleet card di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 SKDS 2.0. Syarikat terbabit antara 41 penerima manfaat SKDS 2.0 yang telah diperiksa bagi mengesan sebarang kenaikan caj perkhidmatan atau kenaikan harga yang tidak munasabah. Katanya kepada pemberita di Pasar Besar Majlis Daerah Melaka Bersejarah. Mengulas lanjut, Norena berkata KPDN Melaka akan terus meningkatkan pemeriksaan ke atas syarikat penerima manfaat SKDS di sekitar negeri itu secara berperingkat bagi mengekang kenaikan harga perkhidmatan atau barangan yang tidak munasabah. Beliau berkata setiap hari 5 kumpulan membabitkan 17 penguatkuasa akan digerakkan bagi memeriksa syarikat terlibat dan notis bertulis di bawah Seksyen 21 AKHAP 2011 akan dikeluarkan sekiranya mereka dikesan melakukan kesalahan berkaitan. Orang ramai juga yang punya maklumat berkaitan kenaikan harga barang atau perkhidmatan melibatkan penerima manfaat SKDS boleh melaporkannya kepada KPDN di talian 0126654292 agar tindakan lanjut boleh diambil, katanya lagi. Saudara, kita ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada kekuatan Anwar Ibrahim dan juga negara ini yang bekerja keras untuk mencapai negara yang lebih baik melalui pelaksanaan subsidi bersasar. Walau bagaimanapun ada juga orang yang sanggup mau meneguk di air keruh
mengambil kesempatan menaikkan harga, tapi padan muka, kedapatan dan bakal didakwa kerana cuba-cuba menaikkan harga tanpa sebab. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM atas kehebatan mereka di dalam bekerja sekarang. Sampai ada orang kata, sekarang ini SPRM paling bikin takut. Nampak saja SPRM macam nampak hantu. Tapi sepatutnya itulah yang harus berlaku. SPRM sepatutnya menjadi badan penguatkuasa yang paling ditakuti. Bukan kerana takut sebab buat salah saja, tetapi kita takut untuk buat salah. Kerana SPRM kini menghidu bagai menghidu darah. Macam itulah lebih kurang. Kita juga ingin ucapkan tahniah syabas kepada SPRM kerana ketangkasan mereka bekerja. Tidak ambil masa yang lama untuk mendapatkan keputusan sesuatu siasatan. Yang paling menggemparkan kita hari ini, SPRM mengesahkan melalui Azam Baki, ketua pengarahnya, bahawa mereka sudah mengesan pegawai tertinggi yang melibatkan kes rasuah RM1 juta daftar nikah di Perlis. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya nak cerita dulu kepada anda semua. Apa modus operandi atau apa yang dilakukan oleh pegawai tertinggi ini sehingga kan ia melibatkan kes rasuah RM1 juta. Rupa-rupanya ini yang dia lakukan. Modus operandinya ialah pegawai-pegawai yang terlibat ini dikatakan mengenakan caj tambahan yang lebih tinggi daripada kos sebenar terhadap individu berpoligami yang mendaftarkan pernikahan di negeri itu. Dengan kata yang lain, begini, mau daftar berpoligami, buka file, harganya itu sepatutnya lebih rendah, yaitu menurut Azam Baki, hanya melibatkan pendaftarannya RM750. Tapi oleh kerana sakau ini, penyakau ini, makan rasuah ini, dari RM750 tiba-tiba pula charge pula meningkat dikenakan bukan lagi RM275, tiba-tiba pula jadi RM2.500 sehingga RM6.000. Inilah yang dikatakan rasuah celaka, penyakau. Itulah sebabnya perbuatan rasuah ni patut dihentikan serta-merta. Ianya barah yang merosakkan negara. Bayangkanlah, dari RM750 boleh tiba-tiba mencecah RM2.500 hingga RM6.000. Ini kalau kes poligami. Kalau kes poligami mungkin bolehlah kita fikir-fikirkan, mungkin boleh kita abaikan kerana ia melibatkan mungkin orang yang berduit. Tapi bayangkan kalau itu orang kampung yang terpaksa berurusan, contohnya sesuatu urusan yang perlu pendaftaran. Daftarnya mungkin hanya RM10. Tetapi oleh kerana adanya wujud sakau seperti contoh ini, mereka tiba-tiba pula sakau sini sana minta RM300. Dari RM10 yuran buka file sebenar jadi RM300 kerana ada charge tambahan. Itulah sebabnya kita harus membenci, menolak orang-orang yang seperti ini, yang merosakkan sistem, yang merosakkan sistem perkhidmatan awam. Orang beginilah yang betul-betul boleh cakap celaka lah kan, kerana nilas titik boleh merosakkan susu sebelanga. Kerana perbuatan seperti ini, seluruh jabatan boleh hancur. Bayangkanlah kalau kedapatan mereka ini menipu seperti sekarang, sudah rosak nama jabatan tersebut. Ini tentang Jabatan Agama Islam Perlis. Saudara-saudara sekalian, kata Azam Baki, jadi sudah ada extra money daripada yuran ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Perlis.
Ini yang kita sedang siasat, kata Azambaki. Dari yuran buka file hanya bernilai Rp750, ada sudah extra money. Ini melampau. Dari Rp750 jadi Rp2.500. Ini dah melampau, melebihi 100% peningkatan. Kalau sampai 6.000, itu lagilah luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan kita lagi ialah, kata Azambaki, setakat ini terdapat sudah lebih 1.000 file pasangan yang mendaftar pernikahan di negeri itu. Dan beliau sudah mengarahkan pegawai SPRM Perlis untuk memanggil semua mereka bagi membantu siasatan kes penerimaan suapan berkenan. Kesian jugalah kan orang-orang yang nak berkahwin tu yang sudah ditipu, terpaksa juga dipanggil untuk membantu siasatan, untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Pasangan-pasangan ini perlu pula datang untuk disiasat, membantu siasatan. Jadi saudara, janganlah pula ada yang kedapatan kan, mana tahu ada yang berpoligami secara bersembunyi-sembunyi, terpanggil pula, alamak ini, aduh, aniaya ni, susah ni, niaya semua orang ni. Harap-harap tiadalah macam begitu. Saudara-saudara sekalian, Azambaki juga tidak menolak kemungkinan aktiviti berkenan berlaku sudah sekian lama berdasarkan jumlah file yang diterima. Mungkin inilah yang dikata sudah cuba sekali, nak lagi, cuba 10 kali, tambah lagi. Dah dapat 10 kali, ketagihan sudah. Mula-mula satu kes, lama-lama membengkak dan membesar. Saudara, jadi mungkinkah ini semua dilakukan bertahun-tahun lamanya? Kata beliau, SPRM memandang serius isu rasuah itu kerana membabitkan Jabatan Agama dan Siasatan Lanjut sedang dijalankan. Saudara, hari ini Azambaki mengesahkan seorang pegawai tertinggi agensi kerajaan di Syaki antara yang menerima suapan berjumlah lebih RM1 juta dalam pengurusan pendaftaran pernikahan di Perlis sejak 2022. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azambaki berkata, individu terbabit sudah dikesan pihaknya dan kini bertugas di negeri lain. Kita sedang menyiapkan siasatan dan beliau antara yang akan dicadangkan untuk pertimbangan timbalan pendakwa raya bagi pertuduhan mahkamah. Setakat ini seramai 3 pegawai Jabatan Agama ditahan dan seorang lagi akan dipanggil bagi membantu siasatan, katanya. Ditemui pemberita di Balai Berita NSTP pada 5 Jun lalu. 3 individu termasuk pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, dan imam sebuah masjid di Kangar dilaporkan ditahan SPRM bagi membantu siasatan penerimaan suapan berjumlah 1,183 juta dalam pengurusan pendaftaran pernikahan di Perlis sejak April 2022 sehingga Jun tahun lalu. Ketiga-tiga suspek berusia antara 25 hingga 52 tahun, kini ditahan di beberapa lokasi sekitar Kangar, sudah direman dan dibebaskan dengan jaminan semalam. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.